Ketika dunia sedang bersaing memperkasa pelbagai bidang bagi menjulang nama bagai bintang, menerjah wabak bak Garuda yang datang menyerang tanpa mengenal usia dan nama. Natijahnya, manusia seantero dunia tidak bebas bak di penjara. Lantas, pihak penguasa negara berusaha dengan menyedia bantuan atas nama prihatin. Namun, apakan daya, wabak ini bukan calang-calang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih peneraju acara, Dif-Dif kehormat berkarisma, panel juri teguh saksama dan seluruh warga dewan berbahagia. COVID-19 titik bertindih kesannya terhadap ekonomi serantau. Begitulah maudut pidato yang ingin disampaikan buat tatapan minda warga merdeka. Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) menggelarkan COVID-19 sebagai pandemik. Namun, apakah ia memberi kesan terhadap ekonomi dunia? Melihatkan kepada keadaan ekonomi semasa, jelas menampakkan kaitan antara pandemik dengan kedudukan semasa ekonomi. Bagi merungkai dan menghurai maudut pidato yang disampaikan, 3 lembayung kata saya sajikan. Pertama, ekonomi gawat, pengangguran meningkat. Kedua, defisit besar pengeluaran industri menjunam. Ketiga, harga minyak dunia diparas negatif. Maka hadirin sekalian, hayatilah lembayung kata pertama, ekonomi gawat, pengangguran meningkat. Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO menjangkakan krisis COVID-19 akan meningkatkan kadar pengangguran terutamanya dalam sektor perkhidmatan. Menurut pertubuhan itu juga, dalam 3.3 bilion tenaga kerja di peringkat global, 4 daripada 5 orang pekerja terjejas akibat penutupan premis sama ada secara separah atau sepenuhnya. Ini jelas menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 memberi kesan yang mendalam terhadap sektor pekerjaan di seantero dunia. Tidakkah majikan yang terpaksa membuang pekerja, memberi cuti tanpa gaji dan membuat potongan gaji secara tidak langsung menjadikan rakyatnya hilang pekerjaan? Lihat saja di negara kita. Sebaik sahaja Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di seluruh negara, banyak sektor terpaksa ditutup. Ini termasuk juga di sektor pendidikan, industri kecil, sederhana dan besar. Bayangkan betapa ramai rakyat kita yang kehilangan sumber pendapatan dan terjejas di keadaan yang tidak mengizinkan kebanyakan sektor untuk beroperasi. Di negara kita, perusahaan kecil dan sederhana PKS fokusnya terdiri daripada golongan yang berpendapatan rendah. Kesan daripada itu, mereka hilang sumber pendapatan, lenyap tempat bergantung, kadar pengangguran juga bertambah. Para hadirin sekalian, lembayung kata kedua, defisit besar pengeluaran industri menjunam. Seluruh dunia ketika ini berdepan tekanan besar apabila dalam usaha mengurangkan kemerosotan ekonomi berpunca daripada langkah membendung penularan wabak berkenaan yang sudah membunuh lebih daripada 1 juta nyawa dan menjangkiti lebih 35 juta orang selain memaksa seluruh penduduk hidup dalam perintah berkurung. Di luar angka pengangguran Amerika Syarikat, Jerman mengatakan pengeluaran perindustriannya turun 9.2% bulan ke bulan pada Mac, sementara di Perancis merosot 16.2%. Negara Malaysia sendiri hadapi bencana luar biasa apabila sektor yang melibatkan pengeluaran terjejas di kekurangan pengeluaran bahan mentah di negara-negara yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Dapat kita saksikan bahawa kebergantungan antara negara juga memberi kesan terhadap ekonomi serantau. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, lembayung kata ketiga, harga minyak dunia diparas negatif. Buat pertama kalinya dalam sejarah, harga minyak mentah di Amerika Syarikat jatuh ke bawah paras negatif. Umum mengetahui penentuan harga minyak dibuat mengikut beberapa faktor, termasuk permintaan dan pengeluaran serta sentimen spekulasi yang bergantung kepada geopolitik dunia, khususnya di negara pengeluar utama. Namun, langit tidak selalunya cerah.
disebabkan penularan pandemik COVID-19 ini, permintaan terhadap minyak semakin merudu dan menyebabkan harga minyak semakin merosot. Kesannya terhadap negara yang memfokuskan pengeluaran minyak sebagai pendapatan utama negara mereka. Kesimpulannya hadirin sekalian, adakah kita menjadi seperti katak di bawah tempurung, tidak mengetahui keadaan semasa, lantas hanya mahu berkeluh kesah dalam bicara? Orang tua-tua kata, sediakan payung sebelum hujan. Dalam ketidaktentuan keadaan ekonomi semasa, setiap golongan termasuk golongan pekerja maupun golongan pelajar sendiri perlu bijak mengawal kewangan serta cakna dengan keadaan semasa. Sedarkah kita bahawa penularan wabak ini juga membuka mata dunia untuk terus membuka langkah untuk membuat persiapan dengan sebarang kemungkinan yang bakal tiba? Akhir kalam, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.